Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Dan sudah pasti hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah mengukuhkan sinergi dalam perpaduan. Ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan bila kita bercakap tentang perpaduan itu sendiri, ianya merupakan satu subjek matter ataupun satu perkara yang perlu sebenarnya kita ikuti dari masa ke semasa, kerana perpaduan merupakan satu aspek yang cukup penting dalam mengukuhkan masa depan dan juga mengukuhkan generasi rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Terima kasih kepada Datuk dan terima kasih kepada Bernama yang beri ruang kepada Kementerian Perpaduan Negara. Ya. Dan saya cukup gembira dapat bersama dengan Datuk Seri, dan tentunya lah saya akan jadi lebih gembira sebenarnya kalau kita dapat berkongsi pelbagai pandangan dan juga pendapat bila kita sebut tentang konsep perpaduan itu secara keseluruhannya. Okey, kepada anda yang mungkin bersama kami ketika ini di program Ruang Bicara ini, seperti biasalah, kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini. Jadi seperti biasalah, kami sediakan satu talian kepada anda di 0326979768. Baik, Datuk Seri, buat permulaan ini saya suka topik yang menjadi pilihan kita, iaitu mengukuhkan sinergi dalam perpaduan. Apa yang dimaksudkan dengan mengukuhkan sinergi itu sebenarnya, Datuk Seri? Pertamanya, sinergi ini satu yang sememangnya sudah wujud. Sebab itu kita menggunakan perkataan memperkukuhkan lagi sinergi. Sinergi ini dalam bahasa ringkas adalah satu campur satu lebih besar daripada dua. Itu maksudnya dalam bahasa yang mudah dan ringkas. Maksud dia dalam konteks perpaduan dan juga apa yang kita usahakan ini, pelibatan pelbagai pihak itu amat penting. Bukan hanya kerajaan semata-mata ataupun agensi-agensi kerajaan semata-mata, tapi semua pihak hendaklah mempunyai semangat dan mengambil sikap untuk sama-sama memiliki usaha dalam konteks kita mewujudkan perpaduan yang lebih erat di negara kita. Sebab itu kita menekankan aspek sinergi ini yang memang telah sedia ada, tapi hendak kita perkukuhkan lagi, perluaskan lagi, sama ada secara vertikalnya ataupun secara lateralnya. Itu yang kita harapkan untuk kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Membina kekuatan yang sedia ada melalui sinergi yang lebih kukuh. Itu menarik sebenarnya. Dan saya juga dipahamkan baru hari ini genap sebulan 33 hari. 33 hari menjadi KSU ataupun Ketua Setiausaha di Kementerian Perpaduan Negara. Apabila diberi tanggungjawab ini, apa yang bermain di minda Datuk Seri sebenarnya apabila pelantikan ini diumumkan dan dilaksanakan? Ya, saya mengambil ia sebagai satu peluang untuk membina apa yang telah diusahakan oleh kepimpinan yang terdahulu. KSU yang sebelum saya dan KSU-KSU yang sebelumnya. Seperti yang diketahui bahawa Kementerian Perpaduan Negara ini baru sahaja ditubuhkan semula pada tahun 2022. Jadi dengan tempoh yang singkat itu masih banyak lagi perkara yang perlu dilaksanakan, dan saya mengambil pendekatan bahawa ia satu penghormatan yang diberikan oleh kerajaan kepada saya untuk menerajui kementerian ini, yang saya lihat mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam membentuk dan mencorakkan masa depan negara. Sebelum ni saya di Kementerian Kerja Raya Malaysia. Banyak melaksanakan projek-projek berkaitan dengan infrastruktur, pembinaan lebuh raya dan sebagainya. Itu adalah infrastruktur fizikal. Tapi perpaduan ini adalah infrastruktur non-fizikal yang kita mungkin tak nampak, tapi juga merupakan satu struktur ataupun infrastruktur yang sangat penting dalam memastikan negara ini kukuh. Kerana tanpa infrastruktur yang berkonsepkan perpaduan dan sebagainya, mungkin negara ini juga akan goyah dan dia akan
menjejaskan usaha-usaha kerajaan dalam agenda-agenda pembangunan yang lain. Ya, saya setuju. Bagaimana Datuk Seri sendiri melihat perkembangan dan juga gerak kerja KPN setakat ini, Datuk Seri? Apakah Datuk Seri melihat bahawa ianya berada di landasan yang sewajarnya? Saya kalau dalam konteks 100 hari yang pertama, ini 33 hari yang pertama. Jadi first trimester lah. Betul. Jadi saya masih lagi dalam peringkat ta'aruf, diperkenalkan dan memahami dan cuba meletakkan kesemuanya dalam satu sinergi supaya saya lebih memahami ekosistem usaha-usaha perpaduan yang telah diusahakan oleh kementerian dan juga banyak pihak-pihak yang lain. Dan juga memberikan ataupun melihat secara kritikal sebagai orang luar. Kerana saya masih lagi baru di kementerian, jadi saya berpeluang melihat apa yang ada di kementerian ini sebagai daripada perspektif orang luar. Jadi dengan itu saya boleh memberikan satu sudut pandang yang lebih fresh, perspektif yang baru, critical assessment, dan juga melihat setakat mana keberhasilan program-program aktiviti yang dilaksanakan oleh kementerian, oleh pelbagai pihak, dan menggunakan itu sebagai satu asas untuk saya merancang perkara-perkara yang bersifat penambahbaikan inovasi baru, khususnya bagi tahun 2025 nantilah. Jadi itu yang sedang saya lakukan, dan saya pun turun padang berjumpa dengan pelbagai pihak, menghadiri pelbagai program dan juga majlis. Dengan cara itu saya dapat melihat secara keseluruhan ekosistem yang ada di Kementerian Perpaduan inilah. Berlandaskan daripada apa yang Datuk Seri sebutlah, dari pandangan Datuk Seri sendiri, apakah strategi sebenarnya yang boleh digunakan oleh pihak kementerian sendiri bagi memantapkan lagi sinergi perpaduan negara yang mungkin terdiri daripada rakyat yang berbilang bangsa dan etnik seperti negara kita ini? Ya, yang pertamanya penglibatan pelbagai pihak itu penting. Kerana ownership itu mesti ada di kalangan rakyat kita di pelbagai peringkat. Di peringkat yang paling bawah sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi. Perpaduan ini bukan satu yang dihidangkan kepada rakyat, tetapi hendaklah bersama-sama. Rakyat hendaklah bersama-sama menghasilkannya dan kemudian bersama-sama menikmatinya. Kalau kita bercakap seolah-olah perpaduan itu satu juadah. It's not something that we sit back dan tunggu orang lain untuk melaksanakan untuk kita. Jadi semua pihak mesti daripada serendah-rendahnya sampai ke setinggi-tingginya mesti ada semangat dan keinginan untuk menjadi sebahagian daripada menjayakan agenda perpaduan yang ditekankan oleh kerajaan. Walaupun baru 33 hari seperti apa yang Datuk Seri sebutlah menerajui kementerian ini. Setakat ini apakah program KPN yang Datuk Seri rasakan menarik dan juga mampu sebenarnya memberikan impak yang besar kepada perpaduan negara? Keseluruhan program di bawah Kementerian Perpaduan Negara ini boleh dipecahkan pada beberapa kategori besar lah. Antaranya seperti semarak kenegaraan, semarak perpaduan dan juga rahmah. Jadi di bawah itu kita ada lebih daripada 100 program dan aktiviti yang kita laksanakan sepanjang tahun. Dan antaranya bersifat flagship lah. Seperti contohnya Minggu Perpaduan Negara yang kita adakan biasanya dalam bulan Mei ataupun Jun setiap tahun, yang diadakan secara besar-besaran. Pada tahun ini Yang Mak Perdana Menteri sendiri telah turun dilaksanakan di Johor Bahru, dan pada tahun hadapan kita akan laksanakan di negeri lain sebagai host. Tapi program yang sama juga diadakan di pelbagai negeri, di peringkat negeri, untuk mengenengahkan dan menekankan aspek perpaduan dan aktiviti perpaduan di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Kita juga ada program-program lain seperti Kembara Perpaduan dan sebagainya. Kita ada program seperti di bawah Rukun Tetangga, juga antara flagship program kita yang boleh di peringkat akar ubi mengajak masyarakat untuk melibatkan diri dalam program-program yang boleh menjadi platform kepada mereka untuk berinteraksi. Kita tekankan bahawa program-program kita adalah satu program yang menyediakan platform supaya pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai latar belakang budaya, etnik,
agama dan sebagainya untuk berinteraksi. Dan daripada interaksi itu mereka boleh saling kenal mengenali, faham memahami dan menerima perkara-perkara yang ada persamaan dan sebagainya. Dan juga mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perbezaan yang wujud. Jadi tapak integrasi itu adalah satu yang kita tekankan melalui program-program yang kita laksanakan. Saya ingin dapatkan pandangan ikhlas daripada Datuk Seri lah sebelum kita panjangkan lagi perbincangan ini sebenarnya. Saya tertarik hati je sebenarnya bila Datuk Seri sebut pelbagai program yang telah dilaksanakan, disusun atur dengan begitu menarik sekali. Tetapi yang penting di sini bagaimana Datuk Seri secara ikhlas juga melihat tentang sambutan rakyat, sambutan masyarakat sendiri terhadap program-program yang telah dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan nanti oleh Kementerian Perpaduan Negara. Setakat ini kita telah melaksanakan lebih 100 program melalui pelbagai jabatan dan agensi di bawah kementerian. Termasuklah Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Arkib Negara, Muzium Negara dan juga Perpustakaan Negara. Termasuk juga yang dilaksanakan dengan kerjasama NGO dan sebagainya. Jadi daripada lebih 100 program yang telah dilaksanakan setakat ini, kita telah mendapat penyertaan lebih daripada 15 juta rakyat Malaysia. 15 juta secara fizikal. Kalau kita tambah melalui reach out, melalui media sosial dan sebagainya, saya percaya bilangan itu lebih banyak lagi. Dan itu satu daripada KPI yang nak kita tekankan supaya program kita ini reach out-nya sampai kepada seberapa ramai rakyat Malaysia yang boleh dengan sumber-sumber yang kita ada. Jadi sebab itu kita turut mengemblengkan penggunaan teknologi digital, penggunaan social media dan sebagainya, supaya bukan saja setiap program itu mungkin fizikalnya 500 orang, tapi secara non-fizikalnya mungkin diikuti oleh 1,000 orang sebenarnya. Jadi itu investment yang kita sedang usahakan. Setakat ini saya berpuas hati dengan bilangan yang dicapai dan kita akan jadikan KPI yang lebih tinggi di masa akan datang. Mungkin tahun hadapan kita akan cuba mencapai 20 juta orang pula. Dan mungkin satu peringkat nanti, satu masa nanti, setiap tahun seluruh rakyat Malaysia akan terlibat ataupun reach out dalam program-program kita. Bila kita sebut tentang reach out, ini juga merupakan sesuatu yang cukup penting bagi saya sebenarnya. Apa kriteria yang Datuk Seri dan rakan-rakan di KPN gunakan dalam ataupun idea yang untuk mencari idea sebenarnya untuk melancarkan ataupun melaksanakan program-program dalam usaha untuk mewujudkan semangat perpaduan di kalangan rakyat ini sebenarnya? Ya, antara lainnya kita bekerjasama dengan pelbagai pihak. Termasuklah pakar-pakar dan pemikir-pemikir yang banyak membuat kajian, menulis artikel-artikel yang kita katakan sebagai our strategic partners di universiti, pemimpin-pemimpin masyarakat, di mana kita mendapatkan input daripada mereka untuk mereka menilai, membantu menilai dan menasihati dan memberi pandangan setakat manakah program-program yang dilaksanakan itu benar-benar sampai kepada rakyat, bukan sekadar sampai pada mata dan telinga, tapi sampai juga ke hati dan sanubari mereka. Penghayatan itu yang penting. Jadi untuk setengah-setengah program itu kita sudah pergi ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu penghayatan. Jadi ini lebih susah kerana penghayatan itu sukar untuk kita lihat. Kehadiran tu boleh kita lihat, 15 juta, 20 juta dan sebagainya atau likes. Tapi penghayatan itu adalah satu cabaran baru ataupun next level yang perlu kita usahakan bersama-sama. Dan itu sedang kita laksanakan. Dan sekarang ini pun kita sedang membangunkan modul penghayatan rukun negara. Di KM bagi Datuk perasan sekarang ni kita dah mula menganjurkan supaya di dalam program-program kerajaan, program-program rasmi kerajaan, sebelum permulaan program ataupun majlis, selain daripada menyanyikan lagu negaraku, kita semua mengangkat ikrar rukun negara secara penuh. Jadi itu telah dilaksanakan. Tapi itu secara fizikal. The next level ialah macam mana nak mengenengahkan penghayatan kepada rukun negara. Itu kita sedang bangunkan modulnya. Sedang diperhalusi di pelbagai peringkat, termasuk di peringkat tertinggi. Dan insya-Allah dalam tahun hadapan kita akan mula
menggunakan modul tersebut untuk menekankan kepada penghayatan. Wow. Itu yang penting. Menarik. Jadi apa yang dibuat itu bertahap. Daripada tahap mengenali, memahami kepada tahap penghayatan. Dan dari segi penganjuran jugalah, apakah ianya tertumpu sebenarnya ke seluruh negara, termasuklah kepada rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Mereka juga sebenarnya ada program-program yang disusun oleh pihak Kementerian Perpaduan Negara. Ya, program kita Meliputi seluruh negara. Di Sabah, Sarawak, segala ceruk rantau. Wow. Baru-baru ni kita ada program di Sungai Lembing. Museum Sungai Lembing membuat program untuk mengenengahkan khazanah negara, artifak negara yang berkaitan dengan sejarah pelumbungan di Sungai Lembing, supaya masyarakat kita mengenali dan menghargai sejarah dari mana datangnya kita dan apakah aktiviti ekonomi di masa hadapan, perjuangan orang-orang terdahulu untuk membangunkan negara. Jadi di kawasan-kawasan seperti Sungai Lembing, sebelum ni kita buat di Matang, di Taiping dan sebagainya. Kita tidak memilih hanya tempat-tempat yang seperti di bandar-bandar, di kota-kota utama, tapi kita pergi ke tempat-tempat yang jauh di ceruk rantau dan sebagainya. Termasuk di kawasan YB Menteri sendiri di Kanowit, yang terletak di kawasan yang jauh daripada bandar-bandar yang besar. Kita hendak supaya setiap rakyat Malaysia merasai denyut usaha kerajaan dalam agenda perpaduan negara. Kerana itu daripada bilangan 13 juta yang kita peroleh tadi, kita ingin supaya ditingkatkan lagi. Supaya kita boleh pergi lebih jauh ke kawasan-kawasan yang mungkin tidak pernah dicapai sebelum ini. Kawasan-kawasan orang asli contohnya. Ini adalah tempat-tempat yang kita akan cuba usahakan di masa akan datang. Satu komen juga yang saya ingin dengar daripada Datuk Seri lah. Banyak lagi perkara yang akan kita sembang-sembang. Tapi ini juga merupakan satu isu yang begitu penting dan menarik. Sebenarnya ada mainan-mainan di luar sana yang memberikan pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa kalau kita bercakap tentang isu perpaduan ini, dikatakan bahawa di Sarawak isu perpaduan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Dikatakan rakyat Sarawak jauh lebih bersatu padu sebenarnya bila kita gunakan istilah perpaduan itu. Pandangan Datuk Seri, apakah itu tepat sebenarnya? Ya, kita baru saja selesai melaksanakan kajian yang khas untuk menilai ataupun menghasilkan ataupun melihat satu indeks perpaduan di Sabah dan Sarawak. Dan kita dapati pada skala 5, indeks perpaduannya adalah 4.6 atau 4.7. Maksudnya tinggi. Tinggi. Jadi kita akan laksanakan kajian yang sama di Semenanjung untuk melihat dalam social fabric etnik dan juga kaum di Semenanjung ini, kalau kita ukur komponen-komponen yang sama, adakah dia menunjukkan skala yang sama? Sekiranya ada perbezaan antara skala di antara komponen-komponen itu, mungkin kita perlu wujudkan program-program supaya komponen-komponen itu atau skala-skala itu boleh kita pertingkatkan di masa yang akan datang. Jadi kita dah ada satu asas baseline berkaitan dengan perpaduan dan faktor-faktor ataupun sumbangan-sumbangan yang menyebabkan perpaduan yang berlaku di situ. Dan kita akan cuba lakukan satu kajian yang sama di Semenanjung. Jadi kita boleh lihat di manakah gap yang membuatkan mungkin di Semenanjung ini indeksnya kurang daripada berbanding dengan yang di Sabah dan juga di Sarawak. Sebab tu kita juga perkenalkan apa yang kita katakan sebagai faham, hormat dan terima. Maksudnya berperingkat. Kita bagikan kefahaman tentang kepelbagaian, perbezaan dan sebagainya. Kemudian kita hormati perbezaan dan juga kepelbagaian itu. Dan akhirnya sampai satu peringkat kita terima. Apa yang dikatakan agree to agree, tapi kadang-kadang agree to disagree. Dan kita hidup dalam ruang lingkup yang begitu. Jadi saya fikir itu antara rempah ratus atau ramuan yang menjadikan perpaduan di Sabah dan Sarawak itu sebegitu rupa. Menarik. Okey, semakin menarik sebenarnya dan saya cukup selesa sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri. Tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Kita pun nak beri ruang dan peluang pada Datuk Seri untuk meneguk minuman yang kami sediakan. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekawi dan ahli panel.
Baik, alhamdulillah. Ni saya Ridwan ni ingin bertanya 3 soalan kan. Ni untuk menghidangkan kepada Datuk Okay, soalan yang pertama. Ini mengenai isu sekolah vernacular kan. Saya tengok kan isu sekolah vernacular ni apabila PRN dan PRU ni dimainkan oleh orang-orang politik. Bagaimana kita nak mengatasinya? Datuk mungkin dia boleh bagi ulasan sikit mengenai hal ini. Okey, yang kedua soalan saya. Kita dengar ada pendapat kata Malaysia bukan merdeka, rakyat disekat berkomunikasi 3R. Ini itu soalan yang kedua. Ni yang soalan yang ketiga, kita tengok kan usaha-usaha untuk mengelakkan statement kenegerian di Malaysia ni. Kita tengok kan isu-isu ni yang kerap berlaku Kalau kenegerian ni kita kata contohnya negeri pembangkang, kita kata itu dia orang ni buat sentimen kenegerian. Bagaimana usaha untuk mengatasinya? Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Ini cabaran kepada Datuk Seri lah untuk menjawab soalan-soalan yang anda bagikan. Tapi kami alu-alukan juga mungkin yang lain juga ada mengemukakan soalan ataupun memberi komen dan sebagainya. Gunalah peluang yang kami berikan kepada anda. Kita rehat dulu buat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami. Ruang Bicara tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan, cukup penting, iaitu mengukuhkan sinergi dalam perpaduan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa yang berbahagia, Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad, yang merupakan Ketua Setiausaha di Kementerian Perpaduan Negara. Okey, Datuk Seri, tadi ada 3 soalan yang dikemukakan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang. Respon daripada Datuk Seri. Terima kasih bagi Datuk. Yang pertama, soalan daripada saudara Rizwan tadi berkaitan dengan sekolah vernacular. Saya fikir perkara ini telah banyak dibincang dan diperjelaskan di pelbagai saluran media dan sebagainya. Perkara ini pun sering dibangkitkan di persidangan parlimen dan sebagainya. Jadi saya fikir dalam keadaan sekarang sekolah vernacular itu adalah satu yang telah lama wujud dan bertapak. Dan sebahagian daripada apa yang termaktub di dalam perlembagaan mengikut interpretasi, dan baru-baru ini pun kalau tak silap saya sudah ada pandangan daripada mahkamah tentang constitutionality sekolah-sekolah vernacular di negara kita. Jadi kalau kita lihat, walaupun dia merupakan satu sekolah vernacular yang secara namanya bersifat perkauman, tapi kalau kita lihat dari sudut student ataupun pelajar yang masuk ke sekolah-sekolah vernacular ni dah pelbagai bangsa. Golongan Melayu pun ramai. India pun ramai dan bangsa-bangsa lain pun ramai. Jadi sekiranya ada penerimaan, saya fikir satu masa nanti sekolah vernacular ni pun boleh menjadi satu tapak perpaduan kerana di situ telah berlaku banyak interaksi antara pelbagai kaum. Jadi mereka lebih faham, memahami dan sebagainya. Jadi itu satu, kalau kita lihat daripada satu perspektif lah. Dan ini satu perspektif yang mungkin lebih positif, lebih outward looking lah, rather than melihat kepada apa yang berlaku kepada sejarah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itu pandangan saya tentang sekolah vernacular. Tentang 3R itu, isunya ialah sekiranya kita membicara tentang 3R ini, race, royal dan juga religion ini dalam konteks hendak melaga-lagakan, hendak menghasut, itu tak boleh. Tapi kalau kita nak bercakap tentang 3R dalam sudut akademik, dalam sudut yang membina, bercakap tentang bagaimana institusi raja berperanan dalam ekosistem pentadbiran negara, bagaimana antara kaum itu boleh memberi sumbangan yang positif dan produktif kepada kemajuan negara. Saya fikir itu tidak ada halangan daripada kerajaan. Yang menjadi masalahnya ialah apabila kita melewati sempadan-sempadan yang sepatutnya dan menggunakan 3R itu, salah satu daripadanya atau kesemuanya, sebagai satu yang boleh membawa kepada aspek-aspek negatif. Itu saja yang kita bimbang. Kalau seakan nak bercakap, nak buat convention tentang raja, nak buat convention tentang races dan sebagainya, tidak ada masalah. Saya fikir kerajaan tidak akan mengganggu sampai ke tahap itu. Tentang sentimen kenegerian itu, saya fikir semua pihak harus berhati-hatilah dalam especially dalam ruang media sosial yang terbuka ni, yang ramai boleh orang kata baling batu sembunyi tangan. Jadi pandangan saya dan
nasihat saya supaya semua pihak lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan, jangan meniup sentimen-sentimen yang tidak perlu. Kerana kerajaan telah mewujudkan banyak platform sebenarnya untuk rakyat, di mana di pelbagai peringkat, sama ada ahli politik, pegawai kerajaan, rakyat biasa dan sebagainya, NGO dan sebagainya, untuk menggunakan saluran-saluran itulah. Kita ada jawatankuasa harmoni, jawatankuasa antara agama dan berbagai lagi. Jadi begitu juga dengan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, peluang, inklusiviti dan sebagainya. Semua tu ada channel-channel yang patutnya digunakan. Dan jangan hanya kerana hendak menjadi champion atau hendak lihat sebagai kekal relevan, kita mencetuskan polemik-polemik yang tidak perlulah, yang hanya menyebabkan kegusaran dan kebimbangan di kalangan rakyat. Okey, itu jawapan yang cukup jelas sebenarnya kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita setakat ini, Ridwan dari Pulau Pinang. Dan saya juga mendengar dengan penjelasan yang diberikan oleh Datuk Seri sebenarnya, dan memang zaman sudah pun berubah sebenarnya. Kita cakap tentang the new technology, kita ada media sosial, kita ada pelbagai platform sebenarnya untuk rakyat melontarkan pandangan dan juga pendapat, tetapi ada juga pandangan-pandangan yang bersifat negatif. Tapi saya percaya bahawa ini juga mungkin antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pihak kementerian dalam perpaduan negara sendiri dalam meningkatkan perpaduan di negara ini. Mungkin ada lagi cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak Kementerian Perpaduan Negara. Dia ada cabaran yang kita warisi, ada cabaran yang kita cipta. Sama ada secara kita sedar ataupun tidak sedar. Cabaran yang kita warisi adalah kepelbagaian yang sedia wujud dalam negara kita. Itu something yang telah diberi kepada kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk menguruskannya. Kita tidak ada pilihan lain. Kerana itulah fabrik ataupun diversity yang ada dalam negara kita. Kita ada pelbagai etnik, kita ada pelbagai agama, kita ada pelbagai bahasa dan sebagainya. Jadi sebagai sebuah negara, sebagai sekelompok rakyat dan masyarakat, kita tidak ada pilihan. It's already given. Jadi kita kena belajar hidup dengan perbezaan dan kepelbagaian yang ada. Sebab itu tadi kita tekankan bahawa faham, hormat dan terima sebagai asas kepada kita untuk embrace diversity dan wujudkan harmoni dalam kepelbagaian yang ada. Yang keduanya adalah cabaran yang disebabkan oleh perkembangan semasa lah. Antara lainnya peranan ledakan teknologi, social media for example. Walaupun dia sesuatu yang boleh memberikan kesan yang positif, tapi dia juga boleh disalahgunakan sehingga membawa kepada kesan yang negatif. Jadi disinformation yang berlaku dalam penggunaan social media ini adalah satu yang mesti dan perlu ditangani. Jadi itu satu cabaran yang amat disedari oleh kementerian, dan itu juga kita gunakan sebagai salah satu strategi dan pendekatan. Contohnya menggunakan influencer untuk menerangkan bahasa rakyat, people's language di bawah sana. Apakah sebenarnya isu dan cabaran yang dihadapi dan apa yang perlu dibuat oleh kerajaan, apa peranan yang perlu dimainkan oleh rakyat. Begitu juga dengan usaha supaya kita memperbanyakkan lagi platform-platform di mana masyarakat boleh berinteraksi. Antaranya seperti rukun tetangga, di mana pelbagai lapisan masyarakat daripada pelbagai etnik boleh bersama-sama bekerjasama secara sukarela untuk mencapai objektif yang sama. Contohnya keselamatan ataupun peningkatan ekonomi di kawasan kejiranan dan sebagainya. Kita ada lebih 8,800 rukun tetangga di seluruh negara pada masa ini. Sebenarnya sekejap tu, Datuk Seri, saya dengar even rukun negara pun Kementerian Perpaduan Negara telah memberi satu imej baru sebenarnya kepada pelaksanaan program rukun negara. Ya, kita telah telah menetapkan bahawa bagi majlis-majlis rasmi kerajaan, rukun negara akan dibacakan secara penuh. Itu satu yang telah kita perkenalkan mulai daripada tahun 2023. Dan itu pun telah dilaksanakan dengan baik oleh pelbagai jabatan dan agensi. Dan seperti yang saya katakan, tahap selepas ini adalah penghayatan kepada rukun negara. Jadi platform tadi itu yang penting yang nak kita wujudkan. Antara yang terbaru yang kita perkenalkan adalah Liga Sukan Unity. Di mana kita memperkenalkan beberapa bentuk sukan seperti bola jaring, badminton dan juga futsal. Syaratnya pasukan tu mesti ada sekurang-kurangnya
2 atau 3 kumpulan etnik yang berbeza. Jadi mereka akan membentuk satu pasukan dan bermain sukan tersebut untuk mencapai kemenangan dan sebagainya. Melalui program tersebut kita akan dapat wujudkan satu lagi platform untuk masyarakat berinteraksi, pelbagai kaum di kalangan belia dan sebagainya. Kita dah melaksanakan program itu bulan September dan bulan Oktober ni, dan akan ada kemuncaknya, iaitu Liga Sukan Unity di peringkat kebangsaan, di mana pasukan-pasukan terbaik daripada setiap negeri itu diundang untuk bertanding di peringkat kebangsaan pada bulan Oktober nanti, pada 26 dan 27. Ini sangat menarik, dan setakat ini sudah melibatkan 40,000 penyertaan. Jadi 40,000 rakyat sudah bersama-sama di dalam satu platform sukan untuk untuk saling mengenali dan lebih merungkaikan apa-apa batasan yang ada di antara mereka lah, supaya mereka lebih akrab di peringkat akar umbi itu. Program rukun tetangga pun di bawah KPN juga. Ya, program rukun tetangga ini adalah di bawah Akta Rukun Tetangga yang diperkenalkan pada tahun 1975. Dan pada tahun hadapan genap 50 tahun, 2025. Jadi penyelarasannya dilaksanakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Ya, sebagai ketua pengarah rukun tetangga. Ya, dan setiap rukun tetangga kita berikan sebanyak RM6,000 setahun untuk mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti. Tapi baru-baru ini kita telah perkenalkan rukun tetangga progresif, di mana bukan setakat melaksanakan aktiviti rondaan keselamatan, tapi mereka juga dikendaki melaksanakan aktiviti-aktiviti lain, seperti peningkatan taraf hidup melalui aktiviti ekonomi, penjagaan alam sekitar, kepimpinan dan sebagainya. Dan berdasarkan pada program-program yang mereka laksanakan, kita boleh membuat penilaian dan memberi sokongan-sokongan yang tertentulah untuk mereka mungkin memulakan perniagaan, memulakan aktiviti pertanian dan sebagainya. Dan kita akan teruskan, dan pada tahun hadapan kita mensasarkan untuk membantu ataupun mengiktiraf lebih kurang 500 lagi rukun tetangga yang akan dikategorikan sebagai rukun tetangga progresif. Okey, kita tak boleh menolak hakikat, dan ini sering dilontarkan ataupun disuarakan, iaitu kestabilan negara lahir daripada rakyatnya yang bersatu padu. Tapi apakah harapan dan Datuk Seri sendirilah untuk membangunkan perpaduan di negara ini, supaya kita mahu lihat seiring dengan falsafah dan juga seiring dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memperkenalkan konsep Malaysia Madani itu sendiri. Ya, perpaduan ini, Datuk, saya fikir sangat relevan dengan wawasan Madani yang diperkenalkan oleh kerajaan atau gagasan Madani. Antaranya kemampanan. Melalui perpaduan itu kita boleh memastikan bahawa negara ini mampan dan bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran lain lah, cabaran ekonomi dan sebagainya. Itu juga dengan aspek kesejahteraan. Melalui perpaduan, kesejahteraan masyarakat akan dapat dikecapi pada setiap masa. Dan ini penting kerana rakyat mesti boleh merasai kesejahteraan itu untuk mereka merasa keyakinan untuk mereka menghadapi cabaran-cabaran dalam melibatkan diri dalam pembangunan negara dan sebagainya. Itu juga dengan elemen hormat. Itu penting dalam perpaduan. Jika kita tidak ada hormat antara satu sama lain, sebab itu saya katakan tadi, antara perkara yang ditekankan oleh Kementerian Perpaduan adalah faham, hormat dan terima. Jadi hormat itu sangat penting dan relevan kepada gagasan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh kerajaan. Itu juga dengan ihsan. Dalam menangani kepelbagaian dan sebagainya, kita tidak boleh mengenepikan mana-mana kelompok. Kita mesti ada ihsan. Hanya kerana mereka terdiri daripada golongan yang mungkin minoriti, tidak semestinya kita mengenepikan. Mesti ada inklusiviti dan juga ihsan. Jadi kita dapat lihat bahawa perpaduan ini, agenda perpaduan ini adalah sebenarnya seiring dengan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi tidak ada masalah dari segi itu. Dan itu boleh mengikat
rakyat untuk sama-sama mempunyai agenda dan objektif yang sama untuk membantu kerajaan menjayakan agenda-agenda pembangunan yang lain. Apakah Kementerian Perpaduan Negara akan terus memainkan peranan melalui program-program yang disusun atau dengan begitu kemas sekali, terutamanya bila kita bercakap supaya kefahaman rakyat jelata terhadap konsep dan falsafah Malaysia Madani itu diterima dengan hati yang terbuka sebenarnya? Ya, saya fikir itu apa yang kita rancang untuk terus laksanakan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahawa kita membuat penilaian secara berterusan, mendapat pandangan daripada pakar-pakar dalam bidang perpaduan, pemimpin-pemimpin, penyelidik-penyelidik dan sebagainya, supaya apa-apa saja yang kita buat itu menjurus kepada atau mengukuhkan kefahaman rakyat tentang perpaduan dan bagaimana mereka boleh memainkan peranan. Saya fikir peranan setiap rakyat perlu tahu dan faham apakah peranan yang mereka boleh buat. Sekiranya mereka tidak boleh buat, apakah benda yang mereka jangan buat. The do's and the don't. The do's itu apa? The don't itu apa? Kalau kita tak boleh buat the do's, tolong jangan buat the don't. Kan? Jadi itu pun penting untuk kita ni, dan kita pun sedang bangunkan apa yang dikatakan sebagai piagam harmoni. Dalam piagam harmoni itu antara elemen pentingnya adalah senarai the do's and the don't yang rakyat boleh sematkan di dalam hati dan pemikiran mereka, bahawa apabila mereka membuat satu perlakuan dan tindak tanduk, gunakanlah itu sebagai rujukan. Kalau itu dalam senarai negatif, the don'ts janganlah buat, kerana akan ada yang akan mencetus kepada ketidakselesaan dan sebagainya. Lebih baik fokus kepada the do's yang telah kita senaraikan. Jadi ini antara perkara-perkara yang sedang kita usahakan untuk pergi ke next level dalam usaha kementerian untuk menjayakan agenda perpaduan. Sebenarnya agenda perpaduan ini adalah satu long term project. Saya melihat dia sebagai satu intergenerational project. Sudah lebih 50 tahun, 60 tahun agenda perpaduan ini menjadi teras kepada salah satu agenda teras kerajaan. Kerajaan tanpa jemu sentiasa menekankan aspek perpaduan, pentingnya perpaduan. Ia adalah bersifat intergenerational. Sebab itu sebahagian besar daripada program-program dan aktiviti kita menekankan kepada the next generation. Selain daripada memberi kefahaman kepada the existing generation, kita juga memberi penekanan, kefahaman, hormat dan terima kepada the next generation. Anak-anak sekolah, belia, siswa dan sebagainya. Sebab mereka inilah yang akan membawa kepada satu bentuk keharmonian, perpaduan, unity in diversity di masa akan datang. Dan mewarisi semangat perpaduan itu semangat perpaduan itu sendiri. Okey, kita akan akan ada di dalam darah mereka. Ya, kita akan sambung lagi Datuk Seri, tapi kita akan berehat buat kali terakhir. Dan kembali nanti, mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah mungkin ada lagi beberapa persoalan-persoalan menarik yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio yang berbahagia, Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting, iaitu mengukuhkan sinergi dalam perpaduan. Kita lihat belakang kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi ada lagi masa untuk saya kongsikan beberapa lagi persoalan bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Baik, daripada apa yang Datuk Seri sebut, saya faham tentang betapa pentingnya Kementerian Perpaduan Negara ini terus wujud. Tapi ada juga pandangan-pandangan di luar sana mengatakan apakah sebenarnya Kementerian Perpaduan Negara ini masih lagi relevan sebenarnya, dan apakah ianya akan menjadi satu kementerian yang terus cemerlang sebenarnya di masa-masa akan datang. Saya fikir selama mana agenda perpaduan itu masih lagi relevan kepada negara ini, maka selama itulah kewujudan Kementerian Perpaduan Negara ini relevan, because we have got job to do, and then we have reason for existence. Itu dua benda penting. Reason for existence dan job to do. Dan saya fikir dalam keadaan sekarang ada banyak lagi perkara yang perlu kita buat berkaitan dengan perpaduan. Kerana perpaduan ini sifatnya juga adalah dinamik. Dari semasa ke semasa ada aspek-aspek tertentu yang boleh mengubah equilibrium
perpaduan dan keharmonian di kalangan masyarakat. Dan kadang-kadang keharmonian dan perpaduan yang dah ada itu diganggu gugat, stabilitinya. Jadi ini perlukan penyelenggaraan. Kalau dalam bangunan ada penyelenggaraan, saya fikir perpaduan ini pun ada penyelenggaraan yang perlu dibuat dari semasa ke semasa, selain daripada pengukuhan dan pembinaan perpaduan itu sendiri. Jadi ini adalah satu proses berterusan, tanggungjawab berterusan yang harus dilaksanakan oleh satu kementerian yang khusus. Dan dalam kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini, melihat bahawa Kementerian Perpaduan itu adalah satu yang perlu diwujudkan supaya ada satu kelompok ataupun sebahagian daripada jentera kerajaan yang memberikan tumpuan yang sepenuhnya dan juga membolehkan kerajaan menyalurkan sumber-sumber kepada satu jentera yang boleh memfokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan agenda perpaduan. Jadi kerana itu jugalah pentingnya selain daripada perpaduan, di bawah Kementerian Perpaduan juga ada Arkib Negara, ada Muzium Negara, ada Perpustakaan Negara. Oh, itu di bawah Kementerian Perpaduan? Ya, itu juga di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Ini semua adalah berkaitan dengan warisan, jati diri, patriotism, sejarah, pemeliharaan warisan dan sebagainya. Ini pun perlu. Kerana ini sebahagian daripada identiti atau jati diri sebuah negara dan juga masyarakat. Jadi ini semua terangkum di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan kita telah mempunyai dasar-dasar yang berkaitan, akta-akta yang berkaitan yang digunakan untuk memandu pelaksanaan program dan juga aktiviti moving forward lah. Ya. Pada Haimat ataupun pandangan Datuk Seri sendirilah, bagaimana kaedah ataupun tata cara yang boleh digunakan bagi memperkasakan jentera perpaduan di peringkat akar umbi, terutamanya terutamanya dalam menguruskan isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan ini, Datuk Seri? Ya, saya melihat daripada satu sudut bahawa isu perpaduan ini very low on the ground. Jadi sebab itu kita ada jentera-jentera yang dekat dengan the ground untuk mengatasi isu-isu yang bersifat sehari-harian ini. Ketegangan, konflik, perbezaan pendapat, isu-isu dalam kejiranan dan sebagainya. Jadi sebab itu kita ada rukun tetangga tadi. Ya. Yang ada 8,000 lebih di seluruh negara. Mereka inilah sebenarnya jadi the first mover yang dapat mengenal pasti, memberi maklum balas jika ada isu-isu on the ground yang boleh menggugat ataupun berpotensi untuk berkembang menjadi isu di peringkat yang lebih besar. Jadi kita telah menyusun dan mengatur supaya rukun tetangga ini boleh memainkan peranan yang efektif dan berkesan melalui struktur organisasinya, melalui latihan-latihan yang diberikan kepada kepimpinan di pelbagai peringkat di rukun tetangga, melalui sokongan kewangan dan resources yang kita berikan di bawah kawalan pengarah-pengarah di peringkat negeri dan sebagainya. Dan satu yang menariknya ialah kita mempunyai apa yang dikatakan mediator community ataupun community mediator. Mereka yang dilatih sebenarnya untuk mendepani dan menjadi orang tengah bagi mengatasi isu-isu seharian yang berkaitan dengan keharmonian, perpaduan. Kadang-kadang isu-isu tu tak adalah besar mana. Mungkin kucing dia lompat ke rumah dia jadi dia tak puas hati. Marah. Ataupun daun mangga banyak jatuh di dalam pagar dia. Jadi benda-benda tu boleh menjadi mewujudkan sedikit ketegangan. Jadi kita cuba atasi perkara itu sebelum dia menjadi merebak, meluas dan diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu lah. Itu yang kita buat on the ground. Jadi saya fikir on the ground tu sangat penting. Dan setakat ini kita ada 576 mediator community yang bertugas di bawah sana yang melaporkan isu-isu kepada kementerian dan dari situ kita akan tahu apakah aspek-aspek yang boleh mencetus kepada ketegangan ataupun tidak puas hati, salah faham dan sebagainya. Dan kemudian apakah yang boleh kita laksanakan supaya perkara itu boleh diatasi di masa akan datang. Kadang-kadang penyelesaiannya adalah bersama dengan PBT, pihak berkuasa tempatan, kerana mungkin susun atur, perancangan, kemudahan dan sebagainya boleh ditambah baik
yang boleh mengharmonikan lagi kehidupan kejiranan di kawasan tersebut. Jadi kita sangat bergantung kepada apa yang berlaku, keupayaan kita untuk mengatasi isu-isu di peringkat on the ground ni, 3 feet above the ground ni. Sebelum kita pergi kepada yang lebih tinggi, 30,000 feet above the ground, itu lebih besar. Itu yang kita usahakan. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya. Tok Sri ada lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Mungkin menarik juga lah saya nak kongsikan pandangan Datuk Sri sendiri. Ini berkaitan dengan reformasi perkhidmatan awam lah. Dan apakah Datuk Sri merasakan bahawa mungkin dari aspek pelaksanaannya di peringkat Kementerian Perpaduan Negara sendiri, apakah akan berlaku sesuatu yang mungkin lebih menarik sebenarnya kepada kaki tangan yang bertugas di Kementerian Perpaduan Negara secara keseluruhannya? Ya, saya sering menekankan dan kebetulannya kehadiran saya di Kementerian Perpaduan Negara ini seiring dengan pelantikan Ketua Setiausaha Negara yang baru. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Baginda Tan Sri Datuk Sri KSN atas kepercayaan kerana menempatkan saya di Kementerian Perpaduan Negara. Dan dengan itu juga memberi peluang untuk saya bersama-sama dengan agenda reformasi yang sedang beliau usahakan. Dan antaranya adalah yang penting yang selalu saya tekankan adalah bagaimana setiap perkara yang kita lakukan tu memberi value for money dan memberi impact. Jadi itu yang saya katakan di peringkat awal tadi, saya sedang dalam fasa memerhati, membuat penilaian dan membuat cadangan-cadangan baru. Kerana saya selalu katakan bahawa untuk menghabiskan peruntukan kerajaan itu bukan satu perkara yang susah. Mudah untuk menghabiskan 100 juta, 200 juta. Tapi persoalannya menghasilkan sesuatu yang ada nilai. Value for money dan juga impact. Itu yang penting yang saya nak tekankan dan saya fikir itu satu aspek reformasi yang boleh saya perkenalkan. Keduanya, saya ingin menciptakan apa yang dikatakan mencari semula keseronokan bekerja. Dalam kita melaksanakan tanggungjawab amanah yang diberikan, yang datang dengan jawatan kita ini, kita mesti boleh mencari keseronokan dalam tanggungjawab dan pekerjaan itu. Itu harus kita bina sendiri. Keseronokan dalam bekerja ini tidak boleh kita menunggu orang lain. Kerajaan pun sudah memberi satu keseronokan. Itu kenaikan gaji pada bulan Disember nanti. Itu satu keseronokan yang diberi oleh kerajaan. Tapi bagaimana kita nak membina keseronokan bekerja sebagai satu pasukan di dalam kementerian, di antara kementerian, di antara kerajaan dan juga pihak swasta. Itu antara aspek yang boleh saya berikan penekanan selain daripada penggunaan platform digitalisasi sosial media dan sebagainya untuk menyebar luas dan mendapatkan outreach yang lebih ramai di kalangan rakyat. Itu juga sebenarnya satu bentuk value for money. Kerana kalau kita boleh belanja RM1,000 untuk mendapatkan 20,000 orang, tapi kalau kita boleh belanja RM1,000 yang sama, tapi kita boleh mencapai 50,000 orang, itu juga satu value for money yang kita boleh hasilkan. Itu antara perkara yang saya fikirkan supaya respon dalam konteks reformasi perkhidmatan awam khususnya bagi Kementerian Perpaduan Negara. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad kerana sudi bersama saya di program Ruang Bicara ini. Dan secara peribadi pun saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri. Jadi saya mengharapkanlah ini bukan kali pertama dan terakhir Datuk Seri untuk bersama saya di program Ruang Bicara ini. Dan sesungguhnya topik yang berkaitan dengan isu perpaduan ini merupakan topik yang perlu diwar-warkan dari masa ke semasa. Dan macam kita sebut di awal-awal tadi, iaitu kestabilan negara sebenarnya lahir daripada rakyatnya yang bersatu padu, dan itulah yang ingin dikekal. Dan kita percaya bahawa Kementerian Perpaduan Negara akan terus memainkan peranan dalam usaha untuk mewujudkan semangat perpaduan negara. Tetapi semua pihak haruslah juga menumpukan perhatian mereka kepada isu ini. Janganlah kerana kepentingan yang bersifat peribadi ini kadang-kadang kita lupa bahawa semangat perpaduan itu kita ketepikan dan akhirnya kita melihat kepada satu situasi yang mungkin akan mengancam kedaulatan dan juga keharmonian hubungan di antara pelbagai kaum di negara kita ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu saya ingatkan kepada anda, Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.